Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu berkenaan tentang ihsan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saban minggu khususnya hari Jumaat, bagi muslimin yang mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib, antara pesanan khatib di penghujung khutbahnya adalah khatib akan baca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil dan jadilah kamu orang yang ihsan. Pesanan ini merupakan petikan daripada surah An-Nahl ayat 90. Ada sejarahnya kenapakah ayat 90 surah An-Nahl ini dijadikan pesanan wajib di dalam khutbah. Kata Al-Hafiz As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, kana Banu Umayyah yusabbuna Ali bin Abi Talib fil khutbah, falamma wali Umar bin Abdul Aziz ibtalah wa kataba ila nawabi bi ibtalihi wa qara'a makanah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kata Al-Hafiz As-Suyuti, dulu zaman Bani Umayyah mereka maki hamun Sayyidina Ali dalam khutbah. Dia gunakan khutbah untuk caci Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia kena maki, caci dalam khutbah lama. Sehinggalah kata Al-Hafiz As-Suyuti, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia jadi khalifah ke-8, mana 7 khalifah sebelumnya, bayangkanlah, hentam Ali dalam khutbah. Jadi naik Umar bin Abdul Aziz, dia hapuskan cercaan dan makian itu. Dia kirim surat pada seluruh pegawai-pegawainya di wilayah dan di daerah, hapuskan cercaan kepada Ali, gantikan dengan membaca surah An-Nahl ayat 90. Fastamarat qaraatiha fil khutbah ilal an. Dan pembacaan ayat ini alhamdulillah masih lagi dibacakan sampai hari ini. Sayyidina Ali ni dia pun pernah sebut, akan ada orang yang benci pada aku sampai sanggup masuk neraka, dan akan ada orang yang sayang sangat aku pun sampai sanggup masuk neraka. Kita tak sebutlah kumpulan mana. Tapi zaman Bani Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz memang maki betul. Kesnya ni cerita politik, kita anak-anak ni tak tahulah cerita how to tapi dia bermula daripada kes Osman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Disebabkan Osman dibunuh, Ali ganti, dan Ali tak buat pula siasatan ataupun tak buka siasatan diraja, kertas putih. Kenapakah Osman dibunuh? Jadi puak-puak ni tak puas hatilah dengan Sayyidina Ali. Ini cerita politik lah tuan-tuan. Yang penting yang kita nak ceritakan, cacian itu ditukarkan kepada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu penghujung khutbah. Maka salah satu yang dipesankan pada kita adalah hendaklah mu jadi orang ihsan. Kenapa kena jadi orang ihsan? Dalam agama kita, orang Islam itu dia punya tahap kebaikan dia ada tingkat dia. Ada kualitinya, ada level-level dia. Tingkat pertama kita sebut orang yang baik ni orang Muslim. Itu tingkat pertama saja.
Tingkat yang kedua up sikit, dia panggil orang mukmin. Muslim, mukmin. Pertama dia orang Islam, atas sikit orang beriman. Tapi dia ada tingkat yang paling tinggi, iaitu tingkat muhsin. Muhsin ni ihsan. Sebab itu tingkat-tingkat ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang terkenal, kita panggil dengan hadis Jibril. Yang mana Jibril, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, datang melutut depan Nabi, tanya 3 soalan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Maka kata para ulama, tidak semua Muslim itu dapat darjat mukmin, dan tidak semua orang mukmin boleh jadi muhsin. Kita malam ni barangkali beriman semua yang datang ke masjid, insya-Allah. Tetapi makam muhsin belum tentu lagi. Sebab itu tiap-tiap minggu dipesan, jadilah kita orang yang ihsan, orang yang muhsin. Kalau ihsan itu sudah wujud dalam diri, maknanya iman dan Islam telah pun wujud dalam diri seorang. Automatik. Orang yang sudah ada ihsan, automatik dia punya iman dengan Islam first class. Tapi orang yang tidak ada ihsan, dia hanya ada iman, maka Islamnya ada tapi ihsannya tidak. Dan begitulah sebaliknya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, muhsin adalah orang yang melakukan ihsan. Mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ihsan. Telah dijelaskan dalam hadis Jibril, qal fa akhbirni anil ihsan, qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Malaikat tanya kepada Nabi, beritahukan pada aku tentang ihsan. Ihsan ni apa benda? Nabi jawab, ihsan ni adalah mu beribadat seakan-akan engkau melihat Allah, walaupun pada hakikat engkau tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya innahu yaraka, Tuhan sedang memandang pada kamu. Ini hadis riwayat Muslim. Berapa orang dari kalangan kita malam ni dah sampai makam itu, melakukan ibadat dalam keadaan merasa dipandang oleh Allah. Kebanyakan kita melakukan ibadat merasa dipandang oleh CCTV kebiasaannya, atau dipandang oleh kamera RTM ketika siaran langsung sembahyang Jumaat. Tapi tak ramai orang yang merasa sembahyangnya sedang dipandang oleh Allah. Sebab itu kata ulama, ihsan ini dia ada 2 tingkat. Tingkat yang tertinggi adalah tingkat seorang itu dia seolah-olah melihat Allah. Oh, ini payah ini. Ini dah masuk ilmu tasawuf. Dia merasakan seolah-olah Tuhan itu hadir di depan dia. Bila Tuhan sudah hadir di depan, sudah pastilah ibadatnya dia akan buat sesempurna mungkin. Timbul rasa takut. Bila dia tunduk betul-betul, sebab dia merasakan bahawa sedang melihat Tuhan. Sebab itu Nabi pesan, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya bila kamu berdiri dalam sembahyang, maka sebenarnya kamu sedang bermunajat dengan Tuhan, macam sedang bercakap, sedang mengadu dengan Tuhan. Dan Tuhanmu berada di antara kamu dan juga kiblat, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain kata Nabi, iza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Kata Nabi, jika salah seorang daripada kamu berdiri untuk sembahyang, maka sesungguhnya Allah ketika itu sedang berada di hadapan kamu, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka orang yang yakin Allah sedang dekat dengan dia, Allah sedang melihat dia, memerhatikan gerak-gerinya, maka pastilah akan muncul kesempurnaan khusyuk ketika ibadah. Dan kalau budaya ini dibawa ke dalam kehidupan, dia jadi orang yang sangat baik. Walau bagaimanapun, jika seorang tidak mampu menghadirkan perasaan ini, perasaan nampak Tuhan, maka dia masuk ke makam yang kedua, rendah sikit, iaitu makam dia merasakan Allah sedang memandang dia.
Makam yang pertama tadi, makam dia rasa memandang Tuhan. Tak ramai boleh dapat makam ini. Ada, mungkin ada tuan-tuan yang dapat keistimewaan ini. Tapi kalau tak dapat, jadi makam yang kedua pun handai dah. Merasa dipandang oleh Allah. Kita rasa sentiasa diawasi oleh Allah. Kita yakin bahawa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan pengetahuan Allah Ta'ala ini sangat terperinci. Bila Tuhan kata dalam Quran, aku maha mengetahui, Tuhan tahu semua. Baik itu dalam Quran Tuhan sebut, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tuhan sebut, pada sisi aku segala kunci-kunci yang gaib aku pegang, kata Allah Ta'ala. Tidak ada yang aku tidak tahu, melainkan aku tahu apa yang ada di darat, apa yang ada di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan aku tahu daun itu, walau selai gugur. Dan tidak jatuh sebutir biji pun, biji benih dalam kegelapan bumi, tak kiralah yang basah atau kering, melainkan semuanya direkodkan dalam kitab di Lauh Mahfuz, kata Allah Ta'ala. Surah Al-An'am ayat 59. Begitu terperincinya Tuhan, dia tahu segala-galanya. Berapa banyak daun yang gugur dalam sehari, semua Tuhan tahu. Maka kalau daun yang sekecil itu dan remeh itu pun Tuhan boleh tahu, apatah lagi kita manusia. Sudah pasti Tuhan sangat tahu. Sebab manusia ini adalah makhluk yang Allah bebankan dengan syariat. Pokok tak ada syariat, itu pun Tuhan tahu setiap helai daun yang gugur. Maka bagaimanakah kita? Lepas itu Tuhan sambung lagi, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim. Allah Ta'ala tanya, berapa banyak binatang yang tak reti mengurus rezeki dia sendiri, tapi akulah yang beri rezeki pada mereka, kata Allah. Mana dia reti nak mencari rezeki? Aku yang aturkan. Dan Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Dan aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 60. Maka bayangkanlah tuan-tuan, haiwan yang Allah tidak turunkan syariat pun pada mereka. Allah tidak akan hisab amal perbuatan haiwan, tapi Allah tetap tanggung rezeki mereka. Dan Allah sangat terperinci pengetahuannya. Sebab itu Allah Ta'ala ni bagi orang yang sampai makam ihsan, dia tahu bahawa Allah tahu semua benda. Dan Allah mengurus kita ini dengan sangat terperinci. A sampai Z. Kalau diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang terdetik dalam hati, semua dia tahu. Macam kita manusia, hebat macam mana pun, kita ada syarikat multinasional, pekerja kita mungkin ada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu pekerja. Tapi seorang jutawan hebat sekalipun takkan mampu mengurus semua pekerja dia. Dan dia takkan mampu nak perhatikan semua pekerjanya. Dia tetap memerlukan bantuan orang di bawah. Walau hebat mana pun manusia, dia tetap perlu bantuan manager-manager, mando-mando untuk nak bantu dia memerhatikan. Ambil contoh masjid ni sajalah. Tuan-tuan, masjid ni kalau suruh seorang jaga, belum tentu dapat. Taruhlah dia grade terus 3 sekalipun, nak suruh jaga masjid ni belum tentu dapat sempurna kalau tidak dibantu oleh orang-orang. Masjid ni kita nak cerita sudut apa? Kita cerita hal kipas dia sajalah. Masjid ni kipas dia berapa? 352 buah kipas. Bayangkanlah tuan-tuan. Satu rosak suruh orang baiki, rosak pelok sana, cabut pelok belah. 352. Soket saja ada 403 soket. Lampu ada 1110 butir lampu. Poin saja untuk lampu dengan kipas yang konsil lah, yang sembunyi punya pendawaian, ada 155,400 poin yang nak dijaga satu-satu. Tak terjaga dek kita. Panggil JK Elektrik pun belum tentu dia jaga lagi. Belum tentu.
Maka di situ kita boleh melihat Allah mampu urus semua benda dalam jumlah yang tidak terhitung dari masa ke semasa, dan dia ketahui secara sangat terperinci. Maka orang yang makam ihsan, bila dia faham dengan konsep ini, dia akan merasakan bahawa Tuhan tengok dia betul, Tuhan perhatikan dia betul-betul. Sebab itulah pembincangan tentang ihsan dalam Quran agak terperinci. Kata para ulama, dalam Quran kalimat ihsan disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 108 kali, direkodkan dalam 101 ayat, duduk dalam 36 surah. Ini bermakna daripada 114 surah yang ada dalam Quran, intensiti munculnya perkataan ihsan mencapai 31.58%. Artinya antara perkataan yang paling kerap diulang. Maka kata ulama, disebabkan itulah ihsan ini perlu kita berusaha menjadi orang yang ihsan. Dan ihsan ni kata ulama, ada ihsan yang kadar wajib dan ada ihsan yang kadarnya tidak wajib tapi dianjurkan untuk kita sampai martabat itu. Apakah kadar wajib dalam ihsan? Kadar wajib seorang yang Muslim mukmin, dia mestilah beribadat dengan ikhlas. Ikhlas itu makam ihsan. Jadi kita walaupun rasa iman tak tinggi, ikhlas kena usaha sebab dia wajib. Adapun kadar yang dianjurkan, mana kalau berjaya ahlan wa sahlan, tak dapat tak apa, usaha lagi. Dia panggil kadar mustahab. Yang dianjurkan adalah seorang hamba beribadat pada makam muraqabah dan juga makam musyahadah. Ini tidak wajib, tapi kalau dapat bonus. Makam muraqabah ini macam yang kita beritahu tadi, dia meyakini bahawa Allah sedang memandang dia. Inilah makam, kata ulama, yang ramai manusia boleh dapat. Ramai. Baik itu dalam Quran Tuhan sebut, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fihi. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Quran, dan kamu tidak buat apa-apa pekerjaan melainkan kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kata Allah, aku memerhatikan dan jadi saksi kepada apa yang kamu lakukan. Ini dalam surah Yunus ayat 61. Baik itu Nabi mengajarkan, idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu wa ajmil ya'sa amma fi aidin nasi. Kalau engkau semayang, kata Nabi, kerjakanlah seperti semayang orang yang akan berpisah dan tak akan berjumpa lagi. Janganlah bercakap dengan perkataan yang engkau nanti terpaksa minta maaf pula pada hari esok. Dan janganlah berharap terhadap apa yang orang lain punya barang. Barang orang jangan diharapkan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Ibnu Umar, Nabi pesan pada dia, salli salata muwaddi' fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Wa'yas mimma fi aidin nasi takun ghaniya wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Semayanglah seperti semayang orang yang akan mengembara jauh. Maka sungguhnya engkau jika tak dapat melihat Tuhan, sesungguhnya Allah melihat kamu. Dan jangan kamu berharap pada sesuatu yang duduk pada tangan orang. Engkau pasti akan kaya. Dan berhati-hatilah dari apa yang kamu minta, kerana akan ada pembalasannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi ni maqam muraqabah. Kita berdoalah pada Allah, kalau dapat maqam muraqabah ni bonus dah sebenarnya, bonus. Yang kedua, ulama mengatakan maqam musyahadah. Maqam musyahadah, kita beribadat seolah-olah kita melihat dia. Tetapi melihat Tuhan ni bukan melihat zat, tidak melihat bentuk. Tuhan tu macam kubah masjid negeri. Tak, tidak begitu. Melihat itu, kata ulama, kebesarannya kita melihat dari sudut nama dan sifat dia. Mana kita hafal nama Allah 99 nama,
Semua nama itu terjelma di hadapan kita ketika beribadah. Mana kita tahu aku sedang berhadapan dengan Tuhan yang namanya nas'aluka ya man huwallahu la ilaha illa rahmanur rahim malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin. Tergambar segala nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Bukannya dia rasa bila sembahyang Allahu Akbar, oh besarnya Tuhan, tu berdoa saja. Tu ajaran sesat. Dia nampak sifat dan juga kebesaran nama Allah. Dan maqam ini kata ulama lebih tinggi dibandingkan dengan maqam muraqabah. Justru hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersikap ihsan. Belajarlah untuk ihsan. Pertama, kita ihsan kepada Allah. Yang kedua, kita ihsan sesama makhluk. Kita ihsan kepada Allah, kita kena kadar diri, tahu asal mula kejadian, tahu berpegang pada yang satu. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya. Tahu hidup akan mati, tahu akhirat tempat berhenti, tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan, tahu Islam penyelamat alam, tahu kaji sempurna budi. Yang agama berkukuhan, yang iman berteguhan, yang sujud berkekalan, yang amal berpanjangan. Sama manusia kita berguna, sama makhluk berperangai elok. Maka di dunia jadi bertuah, di akhirat mendapat barakah. Ni kata orang tua-tua. Mana baik dengan Tuhan, baik sesama makhluk. Ihsan dengan makhluk, itu sering kita dengar syarahan dan ceramah, iaitu mesti buat baik kepada makhluk. Hatta dalam hal nak membunuh pun mesti buat dalam keadaan baik. Macam dalam satu hadis Nabi pesan, innallaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinul qatlah wa idza zabahtum fahsinul zabhah. Allah mewajibkan kamu buat baik pada segala sesuatu. Maka kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hadis Muslim. Sembelih mesti buat yang terbaik. Pisau yang terbaik, skill yang terbaik. Membunuh pun baik. Membunuh ni bukan membunuh jenayah ni, tidak. Membunuh ni yang berkait tentang jihad fi sabilillah. Musuh yang nak kita musnahkan, itu pun ada cara-cara diajar oleh agama. Ataupun ketika nak menjatuhkan hukuman syar'i, qisas misalnya, juga lakukanlah dengan cara ihsan. Maka dalam kita ihsan kepada Allah, mari kita mulakan dengan ihsan dalam beribadat. Ramai di kalangan kita sering mengeluh, susahnya nak ikhlas dalam ibadat, susahnya nak buang sifat riak ketika nak ibadat, payahnya nak dapat khusyuk dalam ibadah. Ramai orang mengeluh. Bila dia pergi masjid, siap daripada rumah, datang setan bisik, awak ni kan nak pergi masjid, jangan pergi terus, pusing dulu motor, pergi kat padang tu orang tengah main bola, tunjuk sikit korang awak nak pergi masjid. Ni setan bisik. Dia kata, kacau, riak dah aku ni, terus tak jadi pergi masjid. Sebab katanya takut riak. Ini gangguan setan. Tapi percayalah, segala masalah nak dapatkan ikhlas, nak buang riak, nak payah yang khusyuk ni, semuanya boleh diatasi dengan kita merasa diawasi oleh Tuhan. Selamat. Sebab itu ihsan ni puncak tertinggi iman. Orang kalau ibadat rasa dipandang oleh Tuhan, kalau dia dipandang oleh manusia, dia tak peduli pun. Engkau nak puji ke, engkau nak kutuk kau punya pasal lah. Aku semayang, Tuhan yang pandang. Namun manusia ini, kalau dia dipandang oleh orang, dia jadi semangat. Macam contoh, ni cerita sajalah. Masjid Negara, Kuala Lumpur, tiap-tiap minggu buat live semayang Jumaat. Ni yang cerita ni imam besar dia sendiri, Datuk Kemudian Zakaria, dia bercerita. Jadi tiap-tiap Jumaat buat live. Kamera duduk depan. Ada setengah jemaah ni, tiap hari Jumaat datang awal, nak duduk soft paling depan. Sebab kamera. Jadi dia pakai lawa-lawa, siap mesej ke keluarga ni. Abah ni kan semayang. Pukul 1 kan, tengok Abah semayang Jumaat.
Jadi dia ni kamera ni dia pakai auto control, dia rotation dia control. Bila sampai kat kita, dia kalau nak tu kan dia nyala merah. Maknanya dia tengah live lah. Jadi geng-geng ni bila semayang, ni Datuk Kemudian macam kita, Allahu Akbar. Bila kamera tu tala ke lain, dia buat berdoa je, lebih kurang sajalah. Asal kamera ala ke dia, nyala pula, tegak selalu semayang. Sebab dia tahu dia sedang diperhatikan oleh 2 juta mata seluruh Malaysia menengok dia sedang semayang. Bayangkanlah. Saya ingat kita pun sama dalam mana-mana majlis pun. Majlis tahlil, masjid negeri misalnya. Sekarang ni kan media faham yang buat live semua program untuk semua orang tengok sebab masjid tak buka ramai datang. Jadi buat live. Ramai orang besar duduk bersila. Bila tak ada kamera, skrin tak ada gambar dia tu kan, dia buat lebih kurang je lah duduk tongkat dagu. Asal menyala kamera tegak selalu sebab kita tahu kita diperhatikan. Maka bayangkanlah kalau tabiat ini tukar kepada merasa diperhatikan Tuhan. Bayangkanlah. Memang kualiti ibadat kita. Merasa dipandang betul oleh Allah. Sebab itu Nabi beri amaran, asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Syirik yang sama-sama, kata Nabi, adalah ketika seorang berdiri mengerjakan semayang dan dia akan membaguskan semayangnya kerana dia tahu ada orang sedang memandang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu boleh bawa syirik itu. Syirik yang samar-samar, syirik khafi, kata Nabi. Orang dulu ngajar syirik kecil, ada syirik besar, syirik kecil. Bayangkanlah semayang kerana niat nak bagi orang puji, itu syirik kecil. Padahal bagi orang yang semayang, kalau dia faham betul-betul, orang yang ada ihsan, Tuhan pandang setiap pergerakan kita. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakallah kamu kepada aku, kata Allah. Aku melihat ketika kamu berdiri, ketika kamu sujud, aku mendengar dan maha mengetahui, kata Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 17 sampai 20. Baik itu kita semayang, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, semuanya dipandang oleh Allah. Sebab itulah ulama bila dia bagi takrifan ikhlas, apa makna ibadat yang ikhlas? Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazri ilal khaliq. Kata ulama, ikhlas ini adalah dia melupakan pandangan manusia sebab dia galik memandang kepada pencipta. Itu ikhlas. Kita semayang, orang pandang. Semayang tengah-tengah kapet, memang orang pandang. Tapi sebab dia dah makam ihsan, engkau nak pandang kau punya pasal, aku gini semayang aku. Sebab dia merasa Tuhan tu yang lebih, dia nak utamakan, nak menunjukkan semayang dia. Tuan-tuan sekalian, kata para ulama lagi, ada lagi tahap ihsan yang tinggi adalah bukan sekadar dia merasakan Allah pandang pergerakan tubuh badan dia. Orang yang ihsan tinggi ni, dia dah sampai muraqabatullah, atau dia merasakan muraqabah, diawasi oleh Tuhan, sampai dia punya gerak hati pun dia jaga. Sebab dia tahu Tuhan maha mengetahui. Kita manusia tak dapat lah, ke manusia biasa macam kita ni tak dapat darjat ini. Sampai peringkat apa yang nak cakap dalam hati pun jaga. Tapi orang makam ihsan, dia bukan lagi merasa diawasi oleh Allah dalam gerak-geri badannya, bahkan dia merasa dikawal oleh Allah dari segi gerak-geri hati dia pun dia jaga. Ini susah, tapi kalau tuan-tuan dapat, ini tahniah lah, rezeki. Sebab orang-orang macam ni dia yakin bila Allah sebut dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, aku tahu setiap pandangan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Surah Mukmin ayat 19. Dia renung ayat ni, Tuhan tahu hati aku bisik nak ngata korang. Dia tahu, Tuhan maha mengetahui.
Tuhan sebut, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhan tahu apa yang kau sembunyikan dalam dada dan apa yang kau akan ucapkan. Surah Al-Qasas ayat 69. Allah ulang ayat lain, innallaha alima ghaibis samawati wal ard innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang tersembunyi, bukan bahasa dalam hati. Apa yang ada di langit dan bumi ni pun Tuhan tahu. Celah-celah ini semua Tuhan tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Aku tahu segala isi hati, kata Allah Ta'ala. Surah Fatir ayat 38. Dalam ayat lain Tuhan menyebut, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia tahu apa saja yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah mengetahui segala isi hati. Surah At-Taghabun ayat 4. Orang yang ihsan sampai tahap detik hati pun dia jaga. Macam kita orang awam, kita tak sampai tahap ini. Macam kita bila detik hati kita kata, tak apa, Tuhan dia tak kira hukum kalau benda dalam hati, lagi tak cakap tak berdosa. Itu label kita lah. Label orang ihsan tak. Detik hati itu pun dia jaga. Sebab itu kata ulama, bila sebut tentang detik hati atau niat, bahasa kita mudahnya niat lah. Niat pun Tuhan pandang. Sebab itu orang ihsan ini, salah satu sikap yang akan terjelma daripada orang ihsan adalah amanah. Orang yang amanah tu semua orang ihsan. Dalam bahasa mudah, orang yang pecah amanah, taubat tak ada ihsan. Orang yang amanah ni memang automatik orang ihsan. Sebab itu Nabi sebut, ma khatabana nabiyullah illa qala la imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Nabi pernah pesan, kata Anas bin Malik, tidak ada iman kalau orang tu tak ada sifat amanah. Amanah ni dia ada iman dan dia ada ihsan. Dan tak ada iman orang yang mungkir janji, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ingatkan lagi tuan-tuan pada kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Ni Nabi pernah cerita pada sahabat. Nabi cerita zaman dulu, zaman sebelum kita, kata Nabi, ada 3 orang lelaki berjalan. Tengah-tengah berjalan turun hujan lebat. Lalu mereka ni pun nampak ada satu gua di sebuah gunung. Lalu mereka pun duduklah berteduh di bawah, di dalam gua itu. Tiba-tiba jatuh pula batu besar daripada atas gunung, tutup mulut gua. Jadi mereka dah terperangkap, tak boleh keluar. Zaman itu nak minta tolong tak ada lah, bukan ada teknologi komunikasi. Jadi kata salah seorang lelaki ni, Nabi cerita. Kata lelaki ni, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah ila an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kata dia, jom kita ramai-ramai berdoa, kita pertaruhkan amalan terbaik yang pernah kita buat. Amalan yang terbaik kita buat, dan kita pertaruhkan, ya Allah, kalau ini aku boleh tagan, jadikan pertaruhan, tolonglah buka pintu gua ini. Ingat tuan-tuan, dia kata kita pertaruhkan bisalihi a'mal. Apa amalan terbaik? Kalau tuan-tuan duduk dalam gua, tuan-tuan nak pertaruhkan amalan benda terbaik seumur hidup tuan-tuan. Yang terbaik daripada start kita tentang 3 sampai sekarang, apa amalan terbaik kita buat? Jadi laki yang pertama pun dia angkat tangan berdoa. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mala. Laki pertama kata Nabi berdoa, ya Allah, aku ada ibu bapa yang sudah umur tua dan aku sering beri mereka minum susu tiap-tiap malam. Aku suap mereka susu segar, ya Allah, dan aku sanggup tak beri anak aku, padahal anak aku lapar. Kerana mak bapak aku utamakan lebih daripada anak-anak, dan aku utama duit tak sayang. Mak ayah punya pasal tiap-tiap malam aku hantar susu segar rumah mereka, ya Allah, aku suapkan sendiri. Sehingga kata lelaki ini, fana aibi fi talabi syai'in yauman falam urih alaihima hatta nama.
Kata dia, satu hari, ya Allah, saya ada tugasan luar, outstation. Jadi saya balik agak lewat. Saya pun kata, sudah, mak dengan ayah tidur dah abang kali. Jadi dia pun macam biasa rutin, tetap nak bagi susu. Sampai di rumah mak ayah, tengok mak ayah dia tidur. Dia tak tergamak nak kejut. Jadi kata laki-laki ini, aku tunggu mak ayah aku bangun sampai pagi. Aku pegang gelas. Dalam masa yang sama, anak di rumah merengek nak susu juga. Tapi sebab aku dah berjanji nak beri minum kepada orang tua, aku tetap buat seperti yang aku janjikan. Falabithu wal qadahu ala yadai antaziru istiqazahuma hatta baraka fajru fastaiqaza fashariba ghubuqahuma. Aku tunggu sampai mereka bangun. Bila dah bangun, gelas masih di tangan aku. Kat subuh dah, daripada malam. Aku suapkan mereka dan mereka pun minumlah air itu. Ya Allah, kalaulah in kuntu fa'altu zalika ibtigha wajhika fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra. Ya Allah, kalaulah perbuatan baik aku itu ada nilai di sisimu, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah, kesianlah aku, ya Allah. Tuan-tuan, Allah buka tak pintu gua? Buka, tapi sikit, tak boleh keluar lagi. Itu tara amalan jaga mak ayah sampai anak lapar tak bagi minum. Tinggi dah amalan dia tu. Tapi gua sikit je. Bukanlah nak kata bagi mak minum tu amalan tak ada kualiti. Kualiti dah. Nak menggambarkan pada penilaian Allah. Sikit je angkat. Datang laki kedua. Dia kata, sudah sikit buka ni tak jadi ni. Dia berdoa pula. Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabbun nasi ilayya fartuha an nafsiha. Ya Allah, saya dulu ada sepupu perempuan comel lote, ya Allah. Saya nak ke dia, dia tak nak ke saya. Puas saya mengorat, dia tak nak. Famtana'at minni hatta allamat biha sanatum minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Selang beberapa tahun, ya Allah, sepupu yang saya gila-gilakan ini, yang comel-comel ni, datang jumpa saya. Rupanya dia tengah susah nak pakai duit. Jadi dia nak pinjam dengan saya. Saya pun sanggup bagi dia 120 dinar. Tapi saya buat syarat, kawan gerang kawak lama dah, boleh tak kita tidur malam ni? Ini duit kau bagi halal, tak payah bayar. Sepupu saya ni, ya Allah, dia dalam keadaan terdesak nak pakai duit. Jadi dia pun bersetujulah untuk tidur dengan saya pada malam itu. Hatta iza qadartu 'alaiha qadat la uhilla laka an tafuddal khatam illa bihaqqi. Kami berdua dah baring di atas katil. Ketika itu sepupu saya tanya pada saya, adakah wajar awak membuka kunci dalam keadaan awak bukan ada hak ke atas kunci itu? Dia bahasa Kiyah. Maknanya bukankah elok kalau kita kahwin? Sempat lagi dia tazkirah ke lelaki ini. Lelaki ini ketika itu dia rasa terpukul dengan kata-kata sepupu dia tadi. Lantas fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu dhahaba allazi a'taituha. Saya pun tiba-tiba rasa malu pula bila dia nasihat begitu. Saya tinggalkan dia dalam keadaan saya dan dia dah bersedia untuk berzina. Tak ada orang, CCTV tak ada, pintu kunci, line clear, penguatkuasa dah tidur. Beres, tak ada masalah. Kalau saya buat malam tu line clear. Tiba-tiba saya rasa bersalah pula. Saya beri dia 120, saya halal je. Saya korbankan buat kerja tak elok malam tu kerana tiba-tiba saya ingat kepada kesalahan. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Tuhan, ya Allah, kalaulah Engkau memandang amalan aku tu yang terbaik, bukakanlah pintu ni nak keluar, ya Allah. Buka tak pintu gua? Buka, tapi sikit je. Tak lepas keluar. Apa gambarannya? Lelaki tu hebat dah amalan dia. Dah nak berzina, tinggal. Tapi Tuhan buka sikit saja. Tapi kata Nabi, datang lelaki yang ketiga. Wa qala salisu, Allahumma stajartu ajra wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Ya Allah, saya dulu pernah ada pekerja ramai. Saya bayar gaji tiap-tiap bulan. Tiba-tiba ada seorang pekerja ni entah mana mengular, tak datang-datang sampai sudah. Jadi duit gaji dia saya rolling.
Saya buat pula beli harta sikit sebanyak. Fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Disebabkan ada rezeki, duit gaji dia saya labur, banyak pula harta tu. Menyebabkan ada aset tu makin bertambah. Faja'ani ba'da hin. Beberapa tahun kemudian, pekerja saya tu, ya Allah, datang semula. Minta pula gaji. Boh, gaji hak saya dulu ada, engkau dah lah hilang. Tapi apa kata bos dia? Addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Kata lelaki ni, wahai pekerjaku, sejak awak tinggalkan company 2-3 tahun, duit awak kau dah labur. Awak nampak di depan pejabat tadi, di sana tadi awak nampak ada unta, lembu, kambing, hamba sahaya. Itu semua daripada duit awak. Jadi beginilah, ambil semua bawa balik, tu awak punya. Laki tu kata, apa? Bukan hak saya nak gaji saja. Tak, duit tu duit awak. Saya tolong labur je. Dah dapat, awak ambil semualah. Saya tak nak apa-apa pun, saya tolong. Faqultu la astahzi bika fa'aghadhahu kulluhu fastaqatu falam yatruk minhu syai'a. Kata pekerja dia, bos bergurau. Tak ada bergurau, pergi ambil awak punya belaka tu. Aku tak bergurau, la astahzi bika, aku tak bergurau apa. Lalu pekerja tu tadi ambil lah, bawa balik banyak harta. Maka kata dia berdoa, Allahumma in kunta fa'altu zalika ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Fanfajarat as-sakhrah. Nabi cerita pemuda ni berdoa, ya Allah, kalaulah perbuatan aku itu dikira amal besar di sisimu, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah buka semua. Keluar. Maka kata Imam An-Nawawi, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, rupanya amalan yang paling bermanfaat di antara ketiga-tiga orang itu dan yang menyelamatkan mereka adalah amalan orang ketiga, iaitu orang itu sangat amanah. Rupanya orang amanah ini, dia jadi penyebab pintu gua dibuka seluas-luasnya. Marilah kita belajar untuk beramanah. Kerana orang amanah ini petanda orang yang ihsan kepada Allah. Bila amanah sudah diterima, jalankanlah tugas dengan sempurna. Bila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Bila bahu memikul amanah, berhati-hatilah dalam melangkah. Berlaku ihsanlah sesama makhluk. Itulah kemuncak perangai yang elok. Mudah-mudahan apa yang kita sembang-sembang malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Ingat, sifat ihsan susah nak dapat, tetapi boleh digapai dengan memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Sekadar itu, sebelum berpisah, marilah kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dengan kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.